Doa. Amri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Cik. Boleh. Ni. Boleh. Okey, boleh Kalau tak boleh bagi tahu. Cikgu supaya kita nak cepat sikit lah supaya dapat cover. Nak cover semua tak sempat malam ni. Pukul 1 lah baru sempat. Okey, jadi kita teruskan. So soalan pertama. Nyatakan nama proses. Ingat nama proses, jadi ejaan perlu betul. Jangan salah eja. So tak ada masalah kat situ. Saponification akan lebih pula. Atau ada soalan ni tak ada masalah bagi awak. Seorang murid ingin menyediakan sabun kalium palmitat. So kat situ kalium. Kalium maksudnya nyatakan alkali. So kalau kita nak kalium, alkalinya mestilah larutan kalium. Kalium. Pula. Okey, kalium hidroksida dan mesti ada perkataan pekat. Okey. So kalau tertinggal perkataan pekat dekat situ salah lah. Boleh Boleh. Senyap ni takut terputus. Okey, Cikgu Isa terputus lah line ni. Nyatakan mengapa natrium klorida ditambah. Sebagai untuk mengurangkan. Ini soalan-soalan biasa yang kita dah selalu jumpa. Sepi dia nak tak respons malam ni padam pun tak boleh ni. Nyatakan mengapa natrium klorida ditambah kepada garam itu, lautan garam lah, untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Okey. So, sampai si betul semua lagi kan? Betul tak? Tak saya. Tak juga, salah kat mana lah? Yang B salah tu. bagaimana? Kalau bahagian B. B? Tertinggal pekat ke? Tak, saya tulis lain. Tertinggal pekat? Saya tulis natrium hidroksida. Oh. Sama dia. Tak baca soalan betul-betul lah tu. Pemadam tak boleh pakai, kenapa ni? Baiklah, tak boleh padam tu. Okey, ejen pencuci manakah akan bentuk kekat? Ingat lagi kekat, apa dia kekat? Sabun. Apa dia kekat? Kekat ni macam Sabun dalam Apa dia? sabun dalam air liat kan. Daki sabun. Okey, kalau putih. bukan yang putih-putih kan. Kalau kita tak cuci dengan kerap bilik air, awak perasan lah mungkin toilet sekolah ke kan, ada putih-putih tu macam kerak kan. Daki sabun. Itulah dia daki sabun. Okay, jadi yang mana akan membentuk kekat, kita ada dua jenis, sabun ataupun deterjen. So sabun atau dah cakap pula. Okey, ada ejen pencuci A, ejen pencuci B. Macam mana nak kenal mana satu adalah deterjen? Awak tak perlu yang ada S, bagus. Yang ada S. Yang ada S tu adalah deterjen. Alright. So, deterjen dia tak berlaku kekat. Okay. So, cleaning agent A. Oh, kenapalah ni? Tak boleh nak padam. Okay, boleh dah. Okay, seterusnya. Bandingkan ejen pencuci A dan B dari segi keberkesanan tindakan pencucian. Okey, dia punya keywords kat situ, kata dia bandingkan, compare. Maksudnya siapa yang lebih.
Siapa lebih, siapa kurang. Macam tu bandingkan. So, fahamkan kata kerja banding mesti compare. Ayat compare macam mana? Nu'man lagi handsome daripada Amri. Itu ayat compare. Oh, Kan? Belanja Nu'man? Boleh? KFC. Habis experience. Okay. Mana tadi? Okay, nombor 2 aja paparkan jawapan terus lah. Okay, keberkesanan. Bandingkan ada berapa markah tadi? 1 markah, 1 markah. Sebab kat sini 2 saja. Maka sini 1 markah, sini 1 markah. So apa point dia? Keberkesanan tindakan pencucian. Okay, A tidak berkesan dalam air liat. Manakala ejen pencuci B berkesan dalam air liat. Itu comparison yang jelas antara sabun dan deterjen. Manakala kesan terhadap alam sekitar, sabun dia yang positif dia adalah terbiodegradasi. Maksudnya apa terbiodegradasi tu? Ya, tak menyebabkan pencemaran. Bukan boleh terurai secara semula jadi Dia lambat je. Tak masuk terbiodegradasi tu. Terurai secara apa? Semula jadi. Terurai kan? Secara semula jadi. Okey. Sabun terurai. Oh, tak. Apa? Tak. Okey. So, jelas Cikgu pergi cepat je ni sebab ini tak adalah susah sangat. Cuma dia memerlukan awak baca betul-betul lah bab sabun ni kan. So, soalan dia tak adalah dia suruh lukis gambar sabun ke. Okay. So, kita terus kepada soalan seterusnya. Ada lagi E. Medicine pula. Okey, dia gabung. Okey, analgesic. Untuk meredakan kesakitan tanpa menyebabkan kekebasan. Jadi ada 2, sama ada aspirin dan juga paracetamol. Jangan tulis Panadol. Kenapa? Panadol itu jenama. Okey, seterusnya Q. Penicillin. Penicillin ni adalah kalau tak ingat, tengok dia punya maklumat untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Jadi itu adalah antibiotik. Okey, dan R untuk merawat penyakit psikiatrik, maksudnya penyakit mental lah. Jadi kalau penyakit mental dia adalah psikoterapeutik. So kat sini cabaran dia untuk mengeja dengan tepat. Psikoterapeutik. Okay, so kalau kimia ni salah eja dia akan jadi salah. So untuk ini bab ini lebih kepada pembacaan. Okay, so fahamkan kata kerja semua tu tadi. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan kedua, soalan yang mudah. Perlu bincang ke tak? Boleh? Bincang? Boleh. Atau laju-laju? Laju-laju Kalau ada salah bagi tahu untuk explanation ke, bagi tahu cepat-cepat. Okay, kalau boleh kita fast and furious malam ni. Nyatakan istilah jumlah bilangan proton dan neutron. So itu berada di dalam nukleus, namanya nombor nukleon. Ada masalah? Tak ada. Okey, nyatakan bilangan elektron dalam ion D. Ini mungkin ada yang salah. D. Ion D. Sekarang ini apa? So, atom. Atom. Jadi nombor proton dia 11. Maka susunan dia 281. Itu atom. So apakah D itu buat untuk menjadi ion? Dia derma. Derma kan? Dia akan derma 1. Jadi apa? 28. So berapa ramai yang salah kat sini? 10. Ada tak? Ada. Angkat tangan sikit nak tengok. Angkat tangan sikit. Ayo. Oh, ramai. So kenapa? Masalah dia awak tak baca betul-betul. Atom, ion. Atom, ion. Satu lagi molekul. So jangan macam tu lah. Dia hang pula dah. Okay. Alright. Jadi dah 2 kali dah cikgu jumpa ni.
masalah awak kat sini. Satu itu yang atom juga kan. Apalah formula ke apa itu. Lukiskan susunan elektron. Okey, so kat sini perhatikan susunan elektron. Okey, bila susunan elektron, dia mesti ada label. Kat tengah tu E. E. Cuma alamak. Okey, ini susunan elektron. Satu lagi struktur atom. Kalau struktur atom, dia ada nukleus. Nukleus E. Dia start petala pertama sini. Struktur atom. Boleh jelas Sekarang dia suruh susunan elektron. Okey. Kalau struktur lukiskan struktur atom mesti ada nukleus. Nukleus, dalam nukleus ni perlu nyatakan berapa proton, berapa neutron, kena lukis. Okey. So sekarang diminta susunan elektron, awak maksudnya kita fokus kepada susunan lah. Bagi atom E adalah 287. 287, maka susunan elektron dia petala pertama 287 dan label E. Okey, so kita tengok pembahagian markah dia. Bilangan elektron dan petala yang betul, 3 petala dan ada nukleus. Kat situ pun dia tak buat nukleus Okey, nukleus. Okey, jadi tiba-tiba cikgu confuse pula susunan elektron dengan struktur atom. Okey, tak apa. Nanti cikgu double check balik yang ni. Itu dah jelas lah. Ada dua soalan berkenaan dengan lukisan. Satu susunan, satu lagi struktur. Okey, nanti cikgu ada nota dia itu nanti cikgu bagi. Okey, ini so ini cikgu akan bagi balik yang ni. Okey, seterusnya ini soalan tingkatan 4 lengkung pemanasan. Jadi bila dapat soalan macam ni, baca betul-betul lengkung apa? Pemanasan bahan Y. Pemanasan maksudnya suhu semakin meningkat. Tengok kat sini suhu semakin meningkat daripada 50 sampai 100. Okey. So, biasanya soalan dengan jelas dia bagi tahu lengkung pemanasan bahan pepejal Y. Okey. Biasanya dia akan bagi tahu. Dia start dengan bahan keadaan jirim dia apa. So, cuma kat sini dia punya clue-nya nyatakan takat lebur. Bila takat lebur, maksudnya Y itu bermula dengan pepejal lah. So bermula dengan pepejal. So kat sini macam cikgu ajar dulu, yang condong itu adalah fasa yang satu fasa. Pepejal, sini cecair. Antara jadi apa? Antara campuran. Pepejal tambah cecair. So dia tanya takat lebur. Apa maksud takat lebur? Takat untuk lebur. Suhu. Jangan tinggal perkataan suhu. Suhu di mana bahan Y ini mula melebur. Pepejal kan? Asal kat sini dia masih rapat-rapat. Allah buruk itu lukisan. Bila sampai sini dia dah mula jadi, C itu adalah fasa cecair. Dia dah mula mencair. Jadi dia mula melebur pada suhu ini. 80 darjah Celsius. Boleh? Boleh. Okey. Senang je. Okey, dan seterusnya soalan nombor 2 ni. Soalan kenapa suhu adalah malar walaupun pemanasan diteruskan. Okey, cikgu suka guna analogi macam ni. Saya besarkan sikit. Ini kan suhu semakin bertambah kan, sebab kita panaskan. Jadi analogi yang cikgu suka guna, hari-hari awak dapat duit saku RM RM1. Walaupun RM1 kan, kita buat cerita. So pada
T2 ni contoh pada hari ke-7. Berapa ringgit? Awak dapat duit. RM1.50. Weh, hari ke-7 Tujuh. dapat RM1. RM7 lah. Daripada hari pertama, first day, sampai hari ke-7, awak kumpul je duit. Tak belanja. Tapi pada hari ke-8, dapat RM1 lagi, tapi belanja RM1. Ada berapa? Hari Tujuh. ke-8, tadi 7 kan? Hari ke-9 pun dapat lagi, belanja lagi. Nampak kacang, hari-hari orang ada jual kacang, beli RM1 setiap hari. Adakah duit itu bertambah? Tak. Tidak. Tak bertambah. Sampailah hari ke-12 lah. Oh, boring dah makan kacang. Stop. Kumpul balik. Barulah bertambah kan? RM13, RM14 kan? Jadi analogi itulah yang mudahkan awak ingat sini. Kerana cerita RM1 tadi kan? Ni fasa apa yang mula-mula ni? Pecah. Fasa apa kat sini? Pepejal kan? Jadi Pepejal. kita nak putuskan ikatan pepejal lah. Kita kenakan pemanasan sampailah kat sini dia nak mula jadi cecair. Jadi apa yang berlaku tadi, sini haba diserap duit RM1 kutip. Pada masa ini, haba yang diserap tadi ataupun duit yang dapat tadi kita belanja. Masuk belanja kat sini, haba yang dapat itu digunakan untuk memutuskan ikatan dalam keadaan pepejal. Inilah dia. Kan? Asalnya pepejal, tenaga tadi yang kita serap tadi, kita belanja. Belanja tu apa? Kita gunakan untuk putuskan ikatan dalam keadaan pepejal. So berapa markah kat situ? 2 markah, jadi 2 poin saja. Apa? Walaupun pemanasan diteruskan. Tenaga haba yang diserap oleh zarah-zarah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah dalam keadaan bagi lagi bagus, antara zarah-zarah dalam keadaan pepejal. 2 poin. Kalau susah nak ingat cerita RM1 tadi. Boleh? Ya, ada Kalau jawapan. berlaku perubahan jirim boleh ke? Tak boleh. Tak ada berlaku perubahan jirim. Dia terlalu terlalu jauh. Tak sampai maksud dia. Oh. So kena fahamkan, bila kita panaskan zarah ni serap kan, macam duit RM1 tadi kan, dia serap haba, dikumpul duit RM1, kumpul, pada hari ke-7 tu, hari ke-8 tu dia belanja. Belanja kat sini dia gunakan untuk putuskan ikatan yang rapat tadi. Jadi masa itulah jadi malar. Boleh? Seterusnya nombor C. Ada color. Dekat awak punya pun mesti ada color kan. Raja Robin menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen. Pepejal umum kelimbangan net selepas 1 jam. So ini adalah konsep resapan. 3 markah resapan. So ini straight to the point sebenarnya dah ada dalam buku. Ada dalam buku teori kinetik jirim dan tak ada skema lain dah. Skema dia macam ni ya. Helium menganat 7 terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Halus dan diskrit itu berasingan. Zarah-zarah bergerak bebas antara molekul air daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Kalau awak tak dapat 3 ni, baca balik bab teori kinetik jirim. Dia juga akan share skema ni sekali sebab ini memang Kalau zarah bergerak dalam molekul air macam ni. Ada beza. Ayat 1, 2 ada? Ada. Ayat 1 dan 2 ni ada? 1, 2. Kalau dalam air boleh cikgu. Zarah bergerak dalam molekul air.
Jadi Okey. kapan jadi ikut sama dah. Bergerak dalam. Okey, boleh. Dapat yang poin kedua ni lah. Okay. Cuma tak ada perkataan bebas Tak ada. Tak ada. Zarah bergerak antara molekul air. Okey. Bagi cikgu dapatlah poin kedua tu. Okey, tak apa. So, untuk ini, awak kena baca balik teori kinetik jirim. Inilah dia 3 markah yang memang ada dalam buku teori kinetik jirim. Dia tak pusing dah. Memang 3 markah tu je. Okey, so soalan seterusnya formula empirik. Okey, so maksud tak ada masalah Maksud tak ada masalah. Okey, seterusnya nyatakan jenis zarah. Ada yang buat pepejal? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Betul. Okey, pepejal cecair gas itu adalah keadaan jirim. Okey, jadi jenis zarah adalah atom, molekul atau ion. Jadi kenapa ion kat sini? Ada soalan, ada nak tanya? Atau semua dah tahu? Kenapa ion tu? Kenapa ion? Dah lagi sehari nak exam kau tanya lagi kenapa ion. Apa dia ni? Magnesium. Sorry. Nyatakan jenis zarah bagi asid yang balas. Asid tindak balas. Asid tindak balas ni apa dia? Bagi persamaan sikit, baca sikit persamaan. Magnesium oksida. macam ni. MgO. Macam tu. Jadi ini satu logam tambah bukan logam. Itulah dia sebatian ion. Ada satu je dalam sebatian tu logam, dia adalah sebatian ion. Kita tengok CO2. Ada tak logam? Dia gabungan juga? Tak ada. So dia adalah bukan logam tambah bukan logam. Kalau CO2, dia adalah molekul. So bezakan ada satu je logam, dia adalah ion. Tapi kalau Mg macam tu je, apa dia? Atom. Okay, bagus. Alright. Okay, C. Semasa menjalankan eksperimen ini, mengapakah penutup paku pijal perlu dibuka sekali-sekala? Ini pun tak ada masalah. Kerana untuk menggunakan oksigen daripada udara masuk dan bertindak balas dengan magnesium. Okey, tak ada jawapan lain. Yang cakap untuk cepat masak pula. Bagaimanakah dapat menentukan tindak balas antara magnesium dengan oksigen telah lengkap? Bagaimana dapat menentukan? Okey, so ini juga dalam prosedur. Proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan diulang beberapa kali sehingga jisim tetap diperolehi. Okey, jadi pengiraan boleh semak. Dapat jawapan jisim 24 1.6 dapat? Dapat. Okey, so soalan ini dia bagi dia bagi soalan anak-anak cucu macam ni. Okey, ada setengah soalan dia terus minta cari formula empirik. Dan soalan tak ada. Tak ada satu-satu. Maksudnya bila dia suruh cari formula empirik, terus buat table. Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Yang Mg, lepas tu O, ini unsur. Lepas unsur, jisim. Lepas jisim, bilangan mol. Lepas tu nisbah. Lepas tu baru tulis formula empirik. Itu kalau dia tak bagi pecahan-pecahan macam ni lah. So bila pecahan macam ni awak follow je, lebih selamat. Tak tertinggal lah. Jadi jisim dapat semua dapat 1.6. Bilangan mol dapat? Contohlah kan. Kalau dia tak bagi soalan tadi kan, jisim bagi kat sini, so unit gram lah 1.6. Bilangan mol kira-kira bagi 24 dapat 0.1. Ini 1.6 bagi 16 dapat 0.1. Buatlah betul table. Kalau soalan tak diberi macam pecahan macam ni. Nisbah 0.1 dengan 0.1, 1 nisbah 1. Formula empirik MgO. Itu kalau tak bagi
pecahan soalan. Untuk mudah buat table. Okey, ada soalan kat sini? Tak ada pun. Tak ada. Okey, bolehkah formula empirik plumbum dua oksida ditentukan dengan menggunakan kaedah ini? Plumbum. Tak boleh. Plumbum duduk kat mana? Dia bawah. Bawah. Kita sekarang dengan oksigen kan. Logam yang di bawah yang kurang reaktif, di bawah karbon, dia ditentukan melalui kaedah elektrolisis. Okay. So Mg ke atas tu kita gunakan kaedah elektrolisis pula dah. Itu satu lagi, itu apa? Penurunan dengan hidrogen. Okey. So kenapa plumbum kurang reaktif terhadap oksigen? Maksudnya logam-logam kat bawah tu dia kurang reaktif terhadap oksigen. Jadi tidak ada tindak balas. Okey. Nombor 4. Kala, jadual berkala. Nombor 4 jadual berkala berkenaan dengan kala 3. Dia berkenaan, okey. So ini apa dia? Natrium hidroksida tu apa? Alkali. NaOH tu apa? Alkali. Alkali. Asid, nitrik, jelaslah asid. So ini berkenaan dengan kebesan oksida base ataupun oksida alkali, oksida asid. So macam mana cara nak hafal? Okey, contoh kat sini. Okey, so kita ada yang special aluminium. Aluminium oksida. Dia bersifat apa yang special? M apa? Amfotri. Amfotri. Macam amphibia, kan? Maksudnya dia dua alam. Maksudnya dia oksida base pun boleh, oksida asid pun boleh. Jadi di sebelah kiri ni, di sebelah kiri dalam jadual berkala, ini aluminium. Jadual berkala dia berada dalam kumpulan 13. Sebelah kiri kita ingat kumpulan 1, nama kumpulan 1 apa? Alkali bumi. Logam alkali kan? Alkali. Kumpulan 2 logam alkali bumi. Maka sudah tentulah sini bersifat oksida base. Dia tak ada oksida alkali base. So di kanan aluminium mestilah oksida asid lawan dia. Okey, macam tu. Cara ingat. Jadi, awak tengok tu, magnesium oksida apabila ditambah dengan natrium hidroksida, tiada tindak balas. Kenapa? Magnesium duduk kat mana? Kumpulan 1. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri kan? Kiri. Kita ada natrium, kita ada magnesium. Kan? Jadi, dia bersifat, MgO bersifat oksida base. Base dengan base, tak ada reaction. Manakala dengan alkali ada tindak balas. Okey, oksida X. Tindak balas berlaku. Apa dia X? Dua alam ni. Tadi? Oksida apa tadi? Ini. Nama. Maksudnya aluminium oksida. Jangan sebut aluminium saja. Oksida X maksudnya nama penuh dia aluminium oksida. Okey. Oksida Y pula dia hanya bertindak balas dengan alkali. Maksudnya dia oksida apa? Bersifat asid. Kan? Alkali bertindak balas, ini alkali bertindak balas dengan asid. Manakala kalau bertindak balas dengan alkali, maka Y adalah asid. Jelas kat situ? Jelas. Boleh? Okey. Apakah yang masukkan dengan kala? Tak ada masalah kat situ. Nyatakan bilangan petala yang mengandungi elektron bagi atom unsur kala 3. So kalau ada kala 3, kala ditentukan oleh petala. Okay, so petala ada berapa di kala 3? Ada 3. 3 petala. Boleh semua Okay, C. Nyatakan oksida bagi unsur yang menunjukkan amphoteric, sifat amphoteric.
nyatakan oksida. Maksud nyatakan lah. Sebab apa tadi? Dia boleh bertindak balas dua-dua kan? Apa nama dia tadi? Amphoterite. Dan apa nama oksida tersebut? Awak boleh juga tulis aluminium oksida. Tak conteng kat sini. Aluminium oksida. Okey, boleh tulis aluminium oksida. Tapi yang tersilap eja terus jadi salah. Okey. Nyatakan oksida bagi dah. Asid ni yang asid tadi oksida Y. So setakat ni semua boleh ke kat sini? Boleh. Boleh buat sendiri. Boleh. Boleh Okey. Seterusnya D. Karbon bertindak balas oksigen untuk membentuk satu sebatian. Karbon bukan logam. Oksigen bukan logam. Kalau bukan logam tambah bukan logam, ia adalah sebatian kovalent. Okey. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas ini. Okey, jadi C tambah O2 jadi CO2. Lukis gambar rajah susunan elektron bagi sebatian terbentuk. Ingat tadi kan cikgu confuse tadi, susunan elektron. Maksudnya dia ada nukleus. So gambar rajah tadi agak kena betulkan lah. Kena ada nukleus macam ni. Okey. Jadi ni bab ikatan lah. Rasa semua okey kat sini Okey. Lukisan boleh? Cikgu. Cara addition. Ya. Yang dalam jawapan tu kan dia letak satu bulat, satu pangkah. Dia kalau kita nak buat pangkah dua-dua pun tak apa kan? Boleh tak apa. Dua-dua bulat pun tak apa. Alright. Jangan buat bentuk pelik-pelik sudahlah kat situ. Nyatakan satu ciri fizik bagi sebatian ini. So apa sifat kovalent? Dia takat lembut, takat dia rendah. Rendah dan tak boleh kondak elektrik kan? Mana-mana satulah ciri fizik. Kalau tak larut dalam air. Kalau tak larut dalam itu sifat kimia. Sifat kimia tu. Tindak balas kan? Maksudnya larut tak larut tu tindak balas tindak balas kimia. Larut ataupun tidak larut. Okey, boleh? Boleh. Ada berapa orang malam ni? Tak tengok tadi. 14. Okey. Apa saja kecil ni? Sifat fizik. Nombor 5. Okey, jap. Kita besarkan sikit lah. Okey, jadi apakah fungsi asid sulfurik cair? Sebagai apa? Sebagai titian garam dalam selenium kan? Jadi fungsi sulfurik cair ini untuk membenarkan ion-ion melaluinya ataupun melengkapkan litar. Betul. Untuk membenarkan pengaliran ion-ion dan melengkapkan litar. Maksud dia tak bercampur antara barium sulfat dan juga kalium dikromat ni, dia tak bercampur tapi dia terpisah oleh asid sulfurik cair. Tapi ion-ion, sebab dalam ini ada ion kan? Dalam ini ada ion, dalam ini ada ion. So ion-ion bergerak melalui sini. Dia bergerak melalui sini. So litar, dia macam litar ni, dia adalah litar. Kalau tak ada ini, maksudnya tak lengkap litar itu. Ini adalah suatu litar. Itu persamaan setengah untuk tindak balas itu pada elektrod karbon X. Okey. So cara nak cam dia, awak tengok ada perkataan ferrum 2 kan? Keluarkan ferrum. Ferrum 2 dia akan jadi apa?
Adakah dia akan jadi ferrum plus? Ada tak? Tak. Tak ada. So dia akan jadi Dalam 3. ferrum 3 dengan mendermakan elektron. So itu persamaan setengah yang berlaku pada elektron X. Okey. So warna ferrum 2 adalah berwarna hijau. Ferrum 3 plus adalah berwarna perang. Jadi lagi sekali perubahan warna mesti nyatakan apa? Boleh tak cakap terus bertukar jadi perang? Bertukar dari hijau ke perang. Sebelum Kalau masuk tulis kalau tulis jadi perang saja salah sebab tiada sebelum. Okey, boleh Jangan tinggal keadaan dia sebelum. Jadi kat sini mesti ada sebelum warna hijau berubah kepada perang. Okey, jangan tulis jadi perang saja. Kurangkan secara ringkas ujian kimia untuk mengenal pasti kat ion yang terbentuk di elektron X. Ferrum 3. Jadi ini memang perlu awak hafal ujian untuk ferrum 3. Kita test dengan apa? Kita test dengan natrium hidroksida. Okay, bila ditambah natrium hidroksida, ingat warna je. Warna perang kan? Kalau kita tambahkan natrium hidroksida, dia akan jadi warna perang. Mendakan perang. Bukan warna perang. Mendakan perang. Okay, ini bab garam. Baru je kita cover itu bab garam. Okey, ada lagi tak? Nombor peroksidaan. Oh, pemerhatian. Pemerhatian sudah tadi. Oh, Y pula. Okey, jadi Y ini agak mencabar, kena hafal yang manganat tu Jadi jawapan dia kat situ. Oh, hilang tu tadi. Sekejap. Dia tak nak muncul lagi. Okey, dah. Okey, jadi kat sini kena hafal. Okey. Tak ada cara lain. Okey, ion kromat tambah 14H tambah 6E. Jadi 2 ion kromat 3 plus tambah 7 H2O. Ini memang kena hafal. Jadi apa perubahan yang berlaku kat situ? Warna jingga larutan. Pemerhatian. Mana? Okey. Satu pemerhatian berlaku di elektrod karbon Y. Jadi kat situ kita tengok persamaan dia. Yang ni memang kena hafal lah. Sebab asalnya ini adalah warna jingga. Warna jingga. Dan bertukar kepada warna hijau. Alright. Jadi yang bahagian dikromat ni memang complicated lah dia punya formula je. nak yang skema tadi tu kan. Dia kena letak dia punya charge macam 2 minus H plus tu. Kalau tak letak yang plus tu tak apa. Salah lah. Salah tu. Salah. Sebab ion. Memang kena ada. Okey, jadi ini memang kena hafal. Boleh tengok dalam bab redox ada ejen peroksidan, ejen penurunan. Tak banyak pun yang kena hafal. Ion dikromat dengan manganat. Cuba tengok. Yang panjang-panjang tu ada 2 tak silap kena hafal. Yang lain tu semua dah ingat dalam kepala. Okey, ini ingat lagi cara pengiraan. Dia nak ion kromium CR ini. Jadi kita boleh gantikan dengan X. Total charge ini dia negatif 2. Oksigen setiap satu adalah negatif 2. Ada berapa? Ada 7. Okey, jadi 2X tolak 14 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 12 tambah 14. Betul ke ni? 2X
Tolak 14 betul kan? Sama dengan negatif 2 betul. Maka 2x negatif 12 tambah 14. 2x sama dengan 12, x sama dengan positif 1. Apa yang silap kira ni? 2x 2x tolak 14 sama dengan negatif 2. Ya Allah. Cerita dia 12. Ni tulis negatif 12 patut rasa pelik. Jadi 2x kat situ, negatif 2 tambah 14, 12 lah. Betul lah. Positif 6. Ni tersilap kat situ. Okey. So itu terhilang lagi. So ini redox kan. So agak mencabar sikit lah. Jadi apakah yang boleh menggantikan larutan kalium dikromat? Jadi itulah awak kena hafal ejen-ejen pengoksidan ke penurunan. Okay. Kita tengok kat sini. Arab 2 ni daripada 2 plus jadi 3 plus. Nombor pengoksidan dia bertambah kan? Betul. Nombor kan? Ejen apa? Ejen Penurunan. Maka lawan sebelah dia ejen pengoksidaan. Jadi ada beberapa ejen pengoksidan yang complicated awak kena hafal dalam bab redox tu. Awak tengok balik lah. Ada satu lagi manganat kan. Kalium magnat 7. Kalium magnat 7 tu. So 2 persamaan setengah tu bolehlah mula hafal sekejap. Ini dia. Okey, ini adalah antara pilihan dia. Larutan kalium manganat ni yang panjang sikit tu. Kalau air bromik, air klorin mudah. Derma je lah. Terima elektron je lah. Okey, seterusnya. Nyatakan, sudah. Uraikan untuk mengenal pasti cation. Sudah juga lagi. Sini nyata. Tunjukkan arah pengaliran dalam daripada yang menderma ke daripada yang menerima elektron. Ada derma. Mestilah dari elektrod karbon X. Jadi apa yang perlu awak buat? So perlu daripada yang menderma elektron. Okay, so semua betul kat situ. Tak ada E minus pun apa, memang E saja pun dah cukup. Okay. So selesai untuk soalan. Okay. Nombor berapa dah ni? Nombor 5. 6. Dan yang belakang-belakang tu, okey, termokimia ni kan boleh dikatakan memang akan keluar lah. Kita habiskan bahagian A boleh Nanti cikgu bagi skema dulu untuk bahagian BC tu awak tengok dulu. Kalau ada soalan, rasa tak faham ke, bagi tahu. Nanti cikgu cuba set lah esok kalau sempat. Kita tengok nombor 6. Untuk menentukan haba penyesaran. Okey, jadi ingat termokimia ni antara yang dijangka keluar. Memang selalu kerap keluar lah termokimia ni. Okey, jadi termokimia ni sebenarnya mudah. Okey, jadi sila buat latihan betul-betul lah termokimia ni. Su awal ini adalah tindak balas antara apa? Kalau boleh terus kita tulis eksperimen. Apa penyesaran? Penyesaran argentin nitrat dengan apa ini? Kuprum. Kita terus buat persamaan kat situ. Kuprum tambah argentum. Alah, tak muat. Kat mana sini Kuprum argentum nitrat. Apa jadi? Apa maksud penyesaran? Dia mensesatkan, menyingkirkan, lebih kalau bahasa mudah kita faham lah. Dia lebih kaya kan, lebih cenderung untuk menderma. Jadi dia tendang argentum ni menjadi logam argentum.
dia rampas kedudukan pasangan argentum tadi. Jadi Kuprum nitrat pastikan ada dua sebab Cu tu plus, nitrat minus, so kita cross kan, betul tak? Okay, so selalu berlaku kesilapan kat situ lah. Jadi belum balance lagi tu, nitrat ada dua. So nitrat ada dua sini, maka dua sana. Alright. Jadi kita nampak kat situ, kita boleh agak pemerhatian dia. Kita akan nampak logam warna kelabu berkilat kan. Kelabu berkilat terenap. Okey. Nyatakan berdasarkan eksperimen. Dulu selalu ingatkan, kalau tanya berdasarkan eksperimen, jangan ambil yang umum. Kan? Penyesaran ialah apabila satu mol bla bla bla. So, kita perlu fokus kepada apa yang tersesar sekarang. Apa yang tersesar sekarang? Argentum. Maka awak tak boleh guna ayat yang umum, iaitu apabila satu mol ion logam. Tak boleh. Sebaliknya kita guna namakan dia, iaitu apa dia tadi? Argentum kan? Okey. Itu awak nampak kat sini, kita ada fokus kepada argentum, bukan satu mol logam. Kalau yang umum, kita hanya tulis logam. Sebab dia spesifik kepada eksperimen itu, maka kita kena bagi tahu ion satu mol argentum khusus. Disesarkan daripada apa? Kalau kalau secara umum, larutan garam. Kan? Okey, so tak boleh secara umum. Okey, so boleh situ? Cikgu, Okey, ya. kalau tak letak oleh kuprum, dapat full mark je. Apa yang dibebaskan oleh satu mol ini disesarkan daripada oleh kuprum. Apa yang dibebaskan? Kalau secara teori, ada tak oleh logam yang lebih elektropositif? Tak ada di sini kan. Tak ada. Okey. Jadi nak selamat letaklah. Kita tak pasti kalau dalam pemeriksaan sebenar itu kalau tak ada tu dia terima atau tak. Kalau ikut skema ni tak boleh lah. Sebab dia ditulis itu oleh kuprum. Cuma dalam pemeriksaan sebenar mungkin ada kelonggaran atau mungkin tiada. Okey, jadi seterusnya persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku. Macam mana nak buat persamaan ion? Pecahkan dia. Kita pecahkan dulu kan? Okey. So, Cu ini daripada Cu pepecah jadi apa? Jadi Q2 plus. Kan? Dengan mendermakan dua elektron. Manakala argentum kat sini, kita keluarkan. Argentum itu dalam larutan. Okey, kalau Cu menderma, argentum mestilah menerima. Jadi dia akan jadi logam argentum. Jadi kita letak kiri ini, sebab sini satu elektron kena darab dua kan? Sebab sini dua. Kena samakan elektron, jadi akhirnya kita akan potong. Akhirnya dia akan jadi macam ni lah. 2 Ag tambah 2 elektron, jadi 2 argentum. Lepas tu kita potong yang elektron. Sebab dah sama. So kita gabungkan saja kiri dengan kanan. Jadi keseluruhannya kuprum tambah 2 Ag plus kan? Plus. Menjadi Cu2 plus tambah 2 Ag. Okey. Alright. Okay, so dia punya soalan temu kimia kalau macam ni mudah sebab dia bagi pecahan soalan. Mula-mula nak suruh kira apa. Yang ni senang. Dia suruh kira haba yang dibebaskan. Haba yang dibebaskan ni MC theta ke ataupun H per X? Mana satu? Kalau H per X ni apa dia? Haba penyesaran.
haba penyesaran atau haba tindak balas. Okey. Jadi jangan tertukar. Jadi kat sini gunakan MC theta. So apa jawapan dia? MC theta dapat 1260 joule. Lepas tu kira bilangan mol MV per 1000. Dapat 0.05. Satu markah. Dan ini kita masukkan dalam formula negatif H per X. Negatif H. Okey, awal-awal kita dapat joule kan? Betul tak? Tapi sebaiknya awak tukar kepada kilo joule. Cuma kalau teks skema kat sini dia terima juga dalam unit joule per mol. Perlu ada negatif. Ini negatif. Haba dibebaskan. Okey, boleh kat situ. Okey, soalan seterusnya ini soalan standard termokimia. Last kali dia suruh lukis gambar rajah. Apa tu? Aras tenaga. Aras tenaga. So label wajib ada. Okey, maka kalau bebaskan ataupun exothermic, dia turun tangga kan. Jadi kat sini perlu ada bahan tindak balas. Atau kita nak buat ikut persamaan ion tadi. Persamaan ion tadi apa? Cuprum dengan 2Ag kan? Manakala sini cuprum 2 plus dengan 2Ag. Boleh juga So yang penting ini, lepas tu bahan betul, hasil betul dan juga tak nak ni. Ni. Apa tu? Apa ni? Haba tindak balas. Perlu ada. So tengok kat situ. Energy as is called anchored and to energy level. Nama formula bahan dan produk. Label EH, ini dia. Value dan unit. Mesti ada nilai, mesti ada unit. 2 markah. Okay, 2 kan? Ketiga. 3. Kat situ dia bagi 3. Okay. So biasa 2 atau 3 lah. Okay, so soalan bilangan mol agetin nitrat yang bertindak balas. Tadi. Ramalkan nilai haba penyesaran agetin jika cuprum digantikan dengan zinc. Apa ramalkan ini? Okay, so jawapan dia lebih daripada negatif 25.2 kJ per mol. Maksudnya dalam kertas 2 ni boleh tulis lebih daripada. Okay. Sebab apa? Sebab zinc tu lebih elektropositif. Kedudukan dia kan, cuprum kat bawah. Zinc jauh ke atas. Beza jauh. Maka dia akan membebaskan tenaga yang lebih banyak berbanding zinc. Okay, so itu termokimia. Jadi sila study lebih sikit termokimia. Ya. Kalau yang ramalkan tu kita tulis nombor boleh? Nilai. Boleh. Sebarang nilai lah. Yang lebih besar daripada negatif 25.7. Cikgu pun tak pasti nilai-nilai yang logiknya berapa. 30 tu, logik. Awak buat berapa? 30.2. 30. 40. 5. Sebab kita tak boleh nak, Allah tertutup lah dah. Kita tak boleh nak agak lah. Dah habis bahagian A. Okay. Jadi kita cover bahagian A dululah malam ni. Sebab dah pukul 11. Jadi ke masing-masing dah ada skema? Belum. Cikgu akan bagi terus lah untuk Selangor ni. Kalau yang tidur lewat tu boleh terus tengok untuk soalan esei. Okay. Dan sila bagi tahu yang mana awak perlukan lebih penerangan untuk bahagian B ini. Bagi tahu. Buat dulu dan bagi tahu. Sebab kalau kita nak tengok malam ni memang tak sempat lah. Panjang kan. Okay, awak buat dulu, rujuk pada skema dan request lah nak soalan mana. Kalau sempat esok lah last kan. Esok yang ada masa pun pagi. Tengah hari pukul 1 lebih kurang cikgu dah gerak ke KL. Dia ada meeting. Ataupun malam tu mungkin masa free, mungkin boleh sekejap. Kalau masa free lah. Apa-apa cikgu Roger esok lah. So
untuk malam ini kita cover bahagian A saja. Okay, untuk bahagian B ni awak cuba buat dulu dan berpandukan skema yang ada. Ada masalah tanya. Cikgu kumpulkan akan jawab dalam satu sesi lah mungkin. Kalau tak boleh nanti cikgu akan guna WhatsApp lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada aku. Kita dah hampir sangat dah dengan subjek kimia tu. Dan cabaran tahun ini. Kebiasaannya memang sempat kita buat soalan-soalan trial di sekolah. Tapi nak buat macam mana tahun ni? Ujian. Okey, tak ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita terima kasih atas kehadiran 13 orang ini walaupun pukul 10 sampai 11 lebih ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, Ustaz mana pula? Rashidan. Saya baca. Okey, Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Okey. Terima kasih semua. Okey, teruskan pembelajaran study untuk minit-minit hari-hari terakhir ni. Tapi jangan lupa jaga kesihatan lah. Jangan terlalu berjaga lah. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi kalau ada masa. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.